أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yasir alaika yasir wa tammin bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kisah sahih para Nabi jilid yang pertama, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Farid Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Sirin, Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Baik, terima kasih Kak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu, berada di dalam majlis ilmu, dan perbincangan kita adalah berkaitan tentang kisah para Nabi daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kisah-kisah mereka ini menjadi inspirasi kepada kita, teladan, petunjuk, dan membantu kita meneruskan kehidupan dunia ini yang dipenuhi dengan segala macam ujian-ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung pada muka surat 135, iaitu bab yang subtopik kelima, keputusasaan Nabi Nuh dari mengajak kaumnya untuk beriman. Okey, ini kita akan bincanglah. Sebenarnya tak sebut sebagai putus asa, Nabi Nuh tak putus asa pun. Masih lagi terus berdakwah. Cumanya umatnya sudah terhenti ataupun umatnya tak nak terus beriman kepada Nabi Nuh AS. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu supaya Nabi Nuh AS agar berhenti berdakwah, lalu membina kapal selepas itu. Okey, sekarang kita tengok. Kita dah bincang dah pada pertemuan yang lalu sedikit daripada subtopik kelima ni, tapi kita akan ulang sedikit untuk kita tengok secara keseluruhan dia. Kita tengok sudah cukup lama waktu berjalan, namun perseteruan antara Nabi Nuh dengan kaumnya masih terus berlangsung. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, walaqad arsalna nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ammah. Iaitu kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun adalah tempoh dakwah sahaja. Okey, tempoh bina kapal selepas tu. Okey, tempoh-tempoh yang lain selepas tu. Tempoh dakwah sahaja 950 tahun. Fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun.
dan kami telah melandakan mereka dengan at-tufan, iaitu dua perkara yang berputar. At-tufan daripada perkataan tawaf, ada dua benda yang berputar. At-tufan ada alif nun kat belakang tu, maksudnya musanna lah, ada dua benda yang berpusing, iaitu air yang diturunkan daripada langit, dia turun dan berpusing, dan ada air yang keluar daripada bumi, dia keluar dan dia berpusing. Ini banjir besar yang berlaku. Wahum zalimun, dan mereka itu Allah kata orang-orang yang zalim. Zalim dekat sini adalah orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah beri mereka hidayah tetapi mereka nafikan. Ibu-ibu yang ikuti kuliah saya di tempat lain saya sebutkan, kalau menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hidayah itu ada 4. Hidayah ni ada 4. 2 hidayah Allah beri, 2 hidayah Allah suruh kita usahakan. 2 hidayah yang Allah Ta'ala beri iaitu hidayah fitrah. Hidayah fitrah. Lahir je seorang anak, anak tu tahu macam mana nak menyusu, macam mana nak berkomunikasi dengan ibu dia. Saya tengok bahasa tubuh anak kecil. Dia baby language, ada ilmu baby language lah. Dia kata kalau baby dalam keadaan lapar, bunyinya nyeh-nyeh. Saya pun tak tahu betul ke tidak kan. Kalau babynya panas, bunyi sekian. Babynya tak selesa, bunyinya sekian. Maksudnya dengan bunyi suara baby tu, seorang ibu boleh kenal pasti anaknya itu ada sedang nak berkata pada sesuatu pada ibu dia. Okay, itu cara seorang anak ni berkomunikasi dengan ibu dia. Tapi bagi seorang bapa yang jarang-jarang jumpa anak ni, asal dengan anak nangis, anak susu lah tu. Semua benda nak susu. Itu mudahnya kita macam tu kan. Sikit-sikit dah tu. Ya tak, anak tu baru lepas susu. Mungkin tak selesa, mungkin sebab terlipat baju kat belakang ke, gatal ke, kita tak tahu. Okey. Baik. Jadi itu namanya hidayah fitrah. Hidayah fitrah. Allah beri ilmu pada manusia ni, dia tahu macam mana nak teruskan kehidupan dia, nak survive. Hidayah yang kedua adalah hidayah panca indera. Hidayah panca indera ni dengan seluruh panca indera kita berfungsi. Akal untuk berfikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan sebagainya lah. Itu hidayah. 2 hidayah ni Allah beri, komplit dah. Manakala 2 hidayah lagi perlu diusahakan. Iaitu yang ketiga, hidayah tauhid. Yang ni kena cari. Kita ada akal, kita boleh fikir. Kita ada mata, kita boleh lihat. Jadi carilah hidayah kebenaran, hidayah tauhid. Dan yang keempat adalah hidayah syurga Allah. Hidayah ke syurga Allah. Sebab itu kita kata ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Jalan kebenaran yang menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Jadi orang yang tak dapat hidayah tauhid, orang yang mensyirikkan Allah, Allah kata dia ni orang yang zalim. Sebab apa? Sebab dia dapat dah 2 hidayah yang asas tu, tapi dia tak manfaatkan untuk mendapatkan lagi 2 hidayah yang menyelamatkannya di hari akhirat. Sebab itu Allah kata wahum zalimun. Kita boleh tengok bila Allah cerita je tentang orang yang syirik, mesti Allah kata mereka ni adalah orang-orang yang zalim. Okey. Antara yang lain, ibu-ibu boleh tengok pada surah Al-Furqan. Minta tolong Kak Azrina. Kak, surah Al-Furqan, surah 25 ayat 27, tak silap. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 27. Okey. Okey, Allah Ta'ala kata apa? Wa yauma ya'udzu zalimu ala yadayhi. Pada hari kiamat nanti, orang-orang zalim ya'udzu, dia akan menggigit ala yadayhi, kedua-dua tangannya. Dia orang zalim nak gigit kedua-dua tangannya. Siapa orang zalim? Iaitu orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Okay, menafikan kebenaran. Dia diberikan otak, diberikan penglihatan, tapi dia tak nak beriman. Tak nak gunakan akal dia untuk membezakan benda yang hak dan batil. Allah kata mereka ni benar-benar menyesal sampai gigit kedua-dua tangan dia. Kalau hari ni di tanah air kita kata Malaysia menggigit jari. Gigit jari kerana apa? Sebab tak dapat masuk pusingan seterusnya di dalam Piala Asia. Contohlah, Malaysia kalah kan. Kita gigit jari.
Tapi di hari akhirat yang kita rasa rugi sungguh ni, dia gigit kedua-dua tangan dia. Bukan lagi gigit jari, gigit kedua-dua tangannya. Yaqulu, sambil dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya lah ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Kalau dulu aku mengambil jalan Nabi ni sebagai jalan aku. Menyesal dia, menyesal. Lalu ayat 28 Allah kata apa? Ya wailata laitani. Sudahlah dia menyesal, lalu dia kata apa? Celakalah aku ni. Ya wailata, celakalah aku ni. Laitani, alangkah baiknya lah. Lam attakhiz fulanan khalila. Kalau aku tahu, aku tak ambil jalan daripada jalan si fulan ni. Si fulan ni siapa? Khalila, kawan baik aku. Ayat ini bercerita berkaitan tentang ada seorang lelaki Mekah bernama Uqbah bin Abi Mu'in. Uqbah bin Abi Mu'in. Uqbah bin Abi Mu'in ini adalah jiran Nabi di kota Mekah. Dan dia ni adalah kawan kecil Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul. Kawan baik, kawan kita kata kawan kecil lah sebab jiran daripada kecil di Mekah. Tapi bila Nabi SAW dapat wahyu dan mula-mulakan dakwah, Uqbah ni dia tak nak ikut Nabi. Tak nak bersama dengan Nabi SAW. Akhirnya apa yang jadi? Uqbah ni dia berdegil dan dia ni sanggup buktikan kepada Abu Jahal yang dia bukan lagi sahabat Nabi SAW, bukan kawan Nabi. Jadi apa yang Abu Jahal nak buat pada Nabi, memburuk Nabi, menghina Nabi, maka Uqbah bin Abi Mu'in akan sanggup buat untuk buktikan di hadapan Abu Jahal dia ni bukan lagi kawan Nabi. Ludah muka Nabi, Uqbah buat. Apa lagi? Dia ambil isi perut kambing ataupun najis haiwan, dia ambil, dia letak di atas tengkuk Nabi ketika mana Nabi sujud di hadapan Kaabah. Apa sahaja, semuanya dibuat oleh Uqbah. Okay? Dialah yang Allah kata di hari akhirat dia orang yang paling menyesal. Sebab apa? Dia kata kalau aku tahu aku ikut jalan Rasul ni. Ni kawan aku ni, aku ikut jalan dia. Tapi aku ikut jalan orang yang aku anggap sebagai kawan baik ni, tapi jalan yang membinasakan. Siapa kawan dia ni? Iaitu namanya Ubay bin Khalaf. Salah seorang daripada musuh yang dibunuh oleh Nabi SAW di dalam peperangan Uhud. Kan Nabi ni kita dah bincang dalam sirah dahulu. Nabi tak pernah bunuh pun seorang musuh dia. Melainkan seorang sahaja Nabi pernah bunuh. Itu pun disebut oleh Al-Bazzar yang Nabi telah membunuh. Asalnya Nabi tak kira bunuh pun bagi saya. Sebabnya iaitu Nabi nak pertahankan diri baginda Nabi SAW. Jadi sebelum Nabi dibunuh, Nabi pertahankan diri Nabi dengan membunuh Ubay bin Khalaf. Jadi yang nak sebutkan tentang Uqbah bin Abi Mu'in ni, dia ni asalnya kawan dengan Nabi, dia nafikan tak nak kawan dengan Nabi, dia kawan dengan orang yang paling jahat, orang yang paling batil, dan dia adalah orang yang menyesal di hari akhirat. Allah gelar orang-orang musyrik ini sebagai zalim, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Okey, baik, kita sambung balik perbincangan kita. Okey, kemudian Allah kata apa? Meskipun perjalanan waktu yang cukup lama, tetapi hanya segelintir daripada mereka sahaja yang baru beriman. Setiap pergantian generasi berlangsung, mereka sentiasa berpesan kepada generasi seterus mereka agar tidak beriman kepada Nabi Nuh dan supaya melawan serta melanggarnya. Tengok ibu-ibu, punyalah jahat perangai kaum Nabi Nuh ni. Dia nak mati, yang dia wasiat pada anak-anak dia, generasi dia, jangan beriman dengan Nabi Nuh. Jangan beriman dengan Nabi Nuh. Besar je dia pesan jangan beriman. Yang anak pesan pada anak dia. Yang anak ni pesan pada anak dia. Akhirnya dari satu generasi ke satu generasi, semuanya makin menebal, makin jahat perbuatan mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Okay, makin lama makin melampau lah perbuatan-perbuatan mereka. Setiap orang tua ketika melihat anaknya tumbuh dewasa, maka dia akan segera menasihati anaknya tersebut supaya tidak beriman kepada Nabi Nuh untuk selamanya. Ini cerita watak, iaitu umat yang paling degil dengan kebenaran. Umat yang paling degil lah. Ini umat kaum Nabi Nuh alaihi salam. Okay. Dia boleh konsisten. Bahkan dia boleh wasiatkan lagi satu generasi ke satu generasi supaya jangan beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sebab kita boleh nampak ada sini satu perbezaan. Nabi Nuh kuat dakwah, macam-macam cara kan kita dah bincang. Nabi Nuh berkuat dakwah dia online, offline, on-site, apa lagi, guna platform itu, guna platform ni, secara bersendirian, rapat umum, macam-macam cara Nabi Nuh buat. Tapi tak dinafikan, orang musyrik lebih dahsyat lagi. Dia buat usaha mungkin berlipat kali ganda.
sehingga kan boleh menggagalkan cara dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Okey, nak ceritanya betapa degilnya mereka, dan tempoh tu adalah tempoh yang sangat panjang, 950 tahun. Saya kan baru balik daripada Sepanyol 2 bulan lepas. Saya tengok di Sepanyol, kerajaan Andalus berdiri selama 800 tahun lebih di bumi Eropah, di Iberia, 800 tahun lebih, melahirkan ratus ribu ulama besar yang memberikan kesan tamadun yang sangat baik kepada dunia dan juga tamadun Eropah. Subhanallah, saya tengok dalam tempoh 800 tahun tu membina ratus ribu, melahirkan ratus ribu ulama bidang kimia, bidang perubatan, bidang botani, bidang zoologi, bidang astronomi, macam-macam. Saya baca, ya Allah, luar biasalah. Memang Allah Ta'ala berkatilah bumi tamadun Andalus pada zaman dahulu. 800 tahun boleh keluar ratus ribu ulama. Kalau 950 tahun orang degil ni, apa jadi sebenarnya? Apa jadi sebenarnya? Kita boleh nampak perbandingan dekat situ. Okey? Nabi Nuh kerja kuat berdakwah, mereka pun kerja kuat untuk menafikan dakwah Nabi Nuh AS. Ini menjadi isyarat kedegilan lah kaum Nabi Nuh AS. Ciri khas mereka adalah sentiasa menolak iman dan enggan mengikuti kebenaran. Okey? Oleh kerana itu Allah berfirman, wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka hanya melahirkan anak-anak yang fajir, anak yang jahat, kafara, dan anak yang tidak tahu bersyukur ataupun anak yang kufur kepada Allah Ta'ala. Anak tu bukan lagi beriman dah. Yang lahir semua tu orang yang makin jahat dan makin jahat. Kenapa saya kata makin jahat? Kita boleh tengoklah, satu generasi ke satu generasi dia bukan makin baik, ibu-ibu. Satu generasi ke satu generasi dia makin teruk. Tanyalah mana-mana generasi. Generasi ayah-ayah kepada kita dulu, macam mana dia kata pada kita? Zaman ayah dulu macam ni, zaman kamu ni teruk ni. Kita rasa zaman kita teruk. Kita tengok hari ni anak dia makin teruk ke makin elok? Kita tengok anak-anak generasi ni, ya Allah, lagi teruk lagi. Bukan lagi elok ya. Saya tak tahulah kalau ada orang tengok makin elok. Kita kata makin lama makin dahsyatlah perbuatannya. Generasi akan datang kita tak tahu, kita akan nampak makin lama makin teruk. Dulu kita jarang tengok wanita merokok. Hari ni kita tengok wanita merokok dengan pakai abaya, pakai jubah, relax je. Saya mula-mula hari tu saya pergi dekat satu tempat ni, barangan sukan lah. Saya tengok ada orang duduk kat situ. Dia berbual lah antara lelaki dengan perempuan, saya tengok je. Yang lelaki tu saya nampak, oh dia merokok. Lain kali saya tengok yang perempuan bertudung ni, tudung labu ya. Bukan tudung labu betul-betul lah, maksudnya tudung labu lah. Besar, mungkin pakai bidang 50, bidang 60 kot. Dia pun merokok, saya bertepuk dahi, ya Allah, betul ke saya tengok ni? Kalau di kedai makan, seorang ibu dah tak rasa malu untuk merokok depan anaknya di kedai makan. Itu biasa, kita boleh tengok. Kita pergi mana kita boleh nampak dan kita boleh saksikan lah. Generasi bukan makin elok, makin teruk. Dulu saya ingat lagi tahun 90-an, mana-mana yang keluar TV rambut panjang dipotong rambutnya. Hari ni macam mana rambut panjang? Jangan kata rambut panjang, bertindik pun dibenarkan. Tak ada rasa apa-apa. Kita dah makin ke situ arahnya. Okey. Dulu pakai baju koyak-koyak malu kan? Pakai baju koyak-koyak ni orang tak siuman. Hari ni lagi koyak lagi mahal bajunya. Lagi mahal bajunya, nampak lebih in lah. Kena pada zaman ni macam-macam lah. Tak cukup kain, Ustaz. Apa? Tak cukup kain. Tak cukup kain tu lagi lah pakai baju adik dia kot. Contohlah kita boleh tengok lah, generasi bukan makin elok. Jadi itu generasi kita. Jadi generasi pada zaman Nabi Nuh begitu juga, dengan tempoh yang sangat panjang. Berganti generasi, yang lahir tu bukan makin baik, tetapi makin fajir dan makin kafarah. Dan itu Allah Ta'ala sebut. Dia makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Okey. Itu adalah mukadimah pada subtopik ni disebutkan. Okey, sekarang kerana itu pula Allah Ta'ala berfirman. Okey, yang ini ibu-ibu minta tolong Kak Azrina, kita buka surah Hud, surah 11 ayat 32-33. Okey, ayat 32-33. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Qalu, mereka pun berkata, ya Nuh, wahai Nuh,
qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah berjidal, berdebat, bertikam lidah dengan kami, membantah kami ni. Lalu engkau banyak fa'tina bima ta'iduna. Okey? Yang banyak sangat hujah-hujah semasa mengemukakan bantahan-bantahanmu kepada kami. Maksudnya dia dah mula protes lah. Banyak sangatlah kita ni, dah lama sangat kita bergaduh ni. In kunta minas sadiqin. Okey, oleh itu fa'tina bima ta'iduna. Datangkan kepada kami apa yang dijanjikan itu, iaitu kalau engkau orang yang benar. Apa yang dijanjikan? Iaitu datangkanlah azab. Mereka cabar Nabi Nuh. Okey sekarang Nuh, kita dah bantah lama dah. Kau cakap datang azab kan? Okey, buktikan, datangkan azab. Saya tengok ni cara manusia berhujah. Sepatutnya orang yang, contohnya kalau kita ni orang yang benar dan orang ni orang yang salah. Orang salah menuduh orang yang benar buat kesalahan. Sepatutnya orang yang salah lah perlu datangkan bukti. Bukan orang benar yang datangkan bukti. Betul ke tidak? Contoh kan, saya tuduh Kak Azrina mencuri. Saya kata Kak Zina mencuri lah. Saya jahat, Kak Zina baik. Saya kata Kak Zina mencuri. Sekarang Kak Zina kena buktikan yang Kak Zina tak mencuri. Betul ke logik saya ni? Jenuh. Jenuh lah Kak Zina datang bukti. Mana saya datang bukti, saya tak mencuri. Tapi itulah yang berlaku. Ibu-ibu boleh tengok hari ni punya proses di mahkamah, itulah dia menimbulkan keraguan. Kita boleh tengok ramai orang yang buat salah terlepas sebab itu hujah dia. Mungkin ada orang tak setuju dengan saya lah ni, saya tak tahu ramai tak setuju. Tapi kita boleh tengok. Okay? Ramai. Dia salah, dia tuduh orang lain buat salah dan dia suruh orang yang buat salah, yang tak buat salah tu buktikan. Buktikan yang awak betul. Buktikan, tolong. Tapi inilah reverse psychology yang dia gunakan. Okay? Sepatutnya awak yang tuduh saya, awak lah yang datangkan bukti. Kan? Awak kata saya sesat kan? Awak buktikan saya sesat. Mana saya sesat? Itu cara sepatutnya. Tapi tidak. Dia terbalik. Dia gunakan kaedah. Dan kaedah ni diguna sampai hari ni. Saya tuduh orang ni meliwat. Contohlah. Ini cerita yang tak ada kaitan hidup mati ni. Cerita negara kita lah. Saya tuduh orang ni meliwat. Buktikanlah saya meliwat. Contohlah. Kan? Buktikanlah saya meliwat. Tidak. Awak buktikan yang awak tak meliwat. Mana boleh. Saya nak bukti macam mana. Susahlah. Banyak macam-macam topik lah. Awak kata saya gelapkan duit syarikat. Buktikanlah saya gelapkan duit syarikat. Mana CCTV? Tak. Awak yang tak buat tu, yang dituduh tu, awak buktikan yang awak tak buat. Ya Allah, benda yang kita rasa, payahlah. Okay, saya nak tengok. Ni siapa ni? Kak Intan ke ni? Ya, okay. Kak Intan cakap putih pula. Susah Kak Intan. Tak ada lagu dah. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang ni itulah realitinya, yang mana hujah mereka dia tak dapat datangkan bukti, lalu dia gunakan reverse psychology lah. Dia tuduh kawan ni buat salah, lalu dia minta kawan tu buktikan dia tak salah. Itu adalah perkara yang tak masuk akal. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi Nuh dan berlaku sampailah ke hari ini kepada orang-orang yang berada di pihak kebenaran. Nuh, sekarang kau kata kau betul kan? Datangkan azab. Datangkan azab. Kau ingat azab tu daripada aku? Contohlah kalau Nabi Nuh jawab, kau ingat aku yang turun azab? Contohlah. Okey. Lalu disebut ayat 33. Dia kata apa lagi? Qala. Nabi Nuh pun menjawab, innama ya'tikum bihillah. Sesungguhnya Allah lah yang mendatangkan azab. Itu maksud saya tadi, itu bahasa pasal saya lah. Kau ingat aku yang datangkan azab. Sebab tu dia kata Allah lah yang menurunkan azab. Insya'a wa ma antum bimu'jizin. Dan kepada kamu jika Allah berkehendak dan kamu tidak akan sekali-kali dapat melemahkan kuasa Allah. Maksudnya sekali Allah datangkan azab, tak ada orang dapat lari dan tidak ada orang dapat menghalang azab itu daripada diturunkan. Baik. Saya tunjukkan kepada ibu-ibu. Ada satu lagi surah. Surah yang sama. Kalau ibu-ibu cek, tengok surah Hud, surah yang sama ni, Kak Azrina. Cuba Kak pergi ke surah ayat ke-7. Naik ayat, tengok ayat ke-7. Oh, jap. Okey. Okey, turun ke ayat 8?
Saya tak ingat ayat 8. Okey. Sekejap Okey, tengok wala in akharna anhumul azab ila ummatin ma'dudah la yakulunna ma yahbisu. Kata Allah Ta'ala, dan demi sesungguhnya jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke satu masa yang tertentu, mereka akan mengejek-ngejek, iaitu mereka akan sebut ma yahbisu, apakah yang menghalangnya. Maksudnya apa sebab tak turunkan azab? Ini Allah Ta'ala datangkan contoh orang yang mengingkari kebenaran ni. Bila Allah beri nikmat pada dia, bila Allah Ta'ala tak turunkan azab pada dia, dia cabar-cabar Allah Ta'ala. Mana azab? Tak ada azab pun. Ini perangai manusia. Okay, sampai hari ni digelak-gelakkan kan, ditertawa-tawakan. Bila kita kata janganlah buat konsert ni. Ini isu konsert nak bulan Ramadan ni. Tak kisahlah siapa pun. Dan mufti cakap hormatilah. Hari ni kita dah mula boleh bantah apa yang dikeluarkan oleh mufti. Kalau macam tu baik tak payah ada mufti. Baik tak payah ada mufti. Ni mula ni bantah. Kami pun buat. Bukan isu tu. Mufti menasihat tu adalah dengan pandangan yang betul. Ni mula orang dah mula mula counter daripada mereka-mereka yang ada kepakaran dalam bidang ni lalu dinafikan. Okey? Betul. Ustaz lagi sedih mufti pula minta maaf pula kat dia orang. Aduh hai. Lepas pernyataan tu. Okey. Macam-macam lah sekarang kita boleh perhatikan lah. Okey, dinafikan. Hari tu mufti kata tak boleh solat jamak bagi siapa yang pergi konsert kan. Pun kata mufti tolong diam lah. Jangan cakap apa-apa. Kita berdengar, apa benda sekarang ni kan. Mufti nasihatkan lagi orang yang bekerja di bank konvensional. Mufti kena hati-hati keluarkan kenyataan. Betul-betul, saya dengar, kenapa hari ni, apa agenda sebenar di balik ni semua? Semuanya cuba counter balik kepada apa yang dikeluarkan oleh mufti. Okay? Sepatutnya kita perkasakan mufti ni. Kalau mufti dah bercakap, berartinya kita sokong dan kita setuju. Sekarang ni cuba menjadikan mufti ikut sahaja apa yang dikehendakkan oleh umara. Sepatutnya umara lah kena mengikuti ulama kan. Okey. Baik, sekarang ni kita tengok bila tak turun azab dia cabar-cabar, tak turun azab. Masa hari tu ada konsert, siapa tak datang? Dia kata, bila orang kata jangan pergi konsert ni kan, musim-musim macam ni kan. Dia katakan, okey kita nak tengok hujan lebat tak malam ni? Ada kena petir tak? Dia cabar-cabarnya. Ini Allah Ta'ala sebut perangai orang yang menafikan kebenaran. Bila Allah beri nikmat, dia cabar-cabar minta turun azab. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ketahuilah pada hari datangnya azab itu kepada mereka tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Okey, kita turun ayat 9. Allah Ta'ala sebut lagi. Wala in adzaqnal insan minna rahmah, dan demi sesungguhnya jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmah, okay, thumma naza'naha minhu, lalu kami tarik nikmat tu, rahmah tu kami tarik balik, innahu la ya'usun kafur, mendapati dia menjadi orang yang putus asa lagi tidak bersyukur. Maksudnya apa? Allah turunkan nikmat, dia cabar Allah Ta'ala. Mana azab? Tapi bila Allah turunkan, Allah tak turunkan azab. Allah hanya angkat nikmat daripada dia. Sulitkan urusan dia. Dia akan salahkan takdir. Dia akan salahkan, Allah Ta'ala susahkan saya lah. Allah seolah yang Allah ni tak wujud lah. Tuhan ni tak wujud. Sebab Tuhan ni menyusahkan saya je. Sepatutnya Tuhan kena kasih pada saya. Nampak? Ini sifat manusia. Dia diberi nikmat macam ni hujah dia. Dia angkat nikmat dia macam ni hujah dia. Perangai kan? Ini perangai manusia kan. Dan kita boleh tengok benda ni bukan sahaja berlaku pada zaman silam tapi berlaku sampailah ke hari ini. Perangai-perangai mereka yang menafikan kebenaran. Okey? Baik. Kemudian tengok ayat 10. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra, dan demi sesungguhnya kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan. Lepas dia dah susah, Allah datangkan kesenangan. Massatu la yakulunna dhahabas sayyi'atu anni, telah lenyaplah kesusahan daripada yang menimpaku. Innahu la farihun fakhur, sesungguhnya dia bergembira dan dia bermegah-megah pula. Tak jadi apa pun. Datang nikmat macam ni hujah, datang sulit macam ni hujah, datang balik nikmat selesai macam ni hujah. Langsung sedikit pun tidak kembali kepada Allah.
Apa sahaja yang berlaku pada dia, dia akan nafikan ini bukan daripada Tuhan. Ini bukan datang daripada Tuhan. Ini Allah Ta'ala datangkan contoh. Bukan contoh dah sebenarnya. Ini memang perangai dan sifat manusia. Okay? Sentiasa berdalih yang mana ia datang semuanya daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, kemudian sekarang Kak Azrina, kita sambung balik ayat 34 surah Hud. Sambung balik ayat 34 surah Hud. Okey, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ashalakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum. Okey, terima kasih Kak Ana Aufa. Kak Ana share teks ni Okey, baik. Dia kata apa? Dan tidak ada gunanya nasihat aku ini kepada kamu. Jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Okey? Kerana kamu tetap akan berdegil. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali. Maksudnya Nabi Nuh ni dia bukan menyesal. Dia bukan putus asa. Tetapi sudah datang takdir ketetapan daripada Allah, memang lepas ni tidak ada lagi generasi yang beriman dah. Yang beriman itu sahaja, tidak ada lagi yang akan beriman selepas itu. Dan ini saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Hikmahnya dekat sini kepada Nabi SAW dan kepada kita. Macam mana pun kita rasa sulit dan rumit buat kerja agama ni, kerja dakwah ni, kita pujuk hati kita dan terus kuat untuk buat kerja agama ni dengan letakkan satu tempoh pada diri kita. Semua yang kita buat ni pasti ada penghujung dia. Itu kita kena ingat pada diri kita. Pasti ada penghujungnya. Dia bukan selama-lamanya. Sebab dia main psikologi dengan kita lah. Bila kita kata selama-lamanya, kita akan rasa letih lah. Penat bila saya nak habis buat kerja ni. Hari-hari buat benda rutin ni. Letih lah buat kerja agama ni. Contohlah Tapi bila kita kata, tak apa, sampai masa nanti semua benda ni akan habis dah. Sama ada saya meninggal dunia, ataupun saya dipindahkan ke, atau apa sahaja, selesai dah benda ni. Jadi sewaktu saya ada di sini, selagi mana saya ada di sini, saya buat sajalah. Benda tu akan menjadi penawar kepada usaha-usaha kita. Apabila datang kejemuan, ataupun datang kebosanan. Jelas Jadi itu antara perkara yang disebutkan di dalam ayat ini adalah untuk menjadi semangat pada Nabi. Sebab ini adalah ayat yang turun pada zaman Mekah. Nabi buat kerja dakwah ni sampai satu tempoh Nabi kata, makin lama orang Quraisy ni makin kuat tentangan dia. Makin azab yang mereka cuba usahakan untuk mengancam Nabi, bahkan dah membunuh para sahabat baginda Nabi SAW. Jadi makin lama makin melampau. Jadi turun surah At-Tur adalah menjadi inspirasi, teladan kepada baginda Nabi SAW dalam kerja-kerja dakwah Nabi. Okey? Baik, sekarang kita tengok pada teks kitab kita. Artinya, barang siapa yang Allah takdirkan sesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Dialah Rabb yang memberi petunjuk kepada siapa sahaja yang dikehendaki olehnya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya pula. Dia maha kuasa mengerjakan apa yang dia kehendaki, maha mulia lagi maha bijaksana, serta maha mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang berhak mendapatkan kesesatan. Dialah memiliki hikmah dan hujah yang sempurna. Kalau dalam kuliah kita yang lain, ibu-ibu yang ikuti saya dalam tafsir surah Al-Qasas, kita tak masuk lagi. Tapi yang kita akan bincang lepas ni, dalam surah Al-Qasas pada kuliah yang lain tu, adalah berkaitan tentang ini kisah yang Nabi dan juga pakcik Nabi Abu Talib. Pakcik Nabi ni waktu dia nazak, Nabi SAW menghampiri dia. Dan Nabi sendiri kata pada pakcik dia, ya ammi, wahai pakcikku, sebutlah la ilaha illallah. Aku akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala untuk kamu. Nabi sendiri jamin. Kalau Abu Talib sebut la ilaha illallah, Nabi akan berhujah untuk Abu Talib di hari akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Sebab dengan usaha Abu Talib, kerja Abu Talib melindungi Nabi itu sangat mulia. Nabi minta Abu Talib sebut je la ilaha illallah. Dan pada waktu itu Abu Jahal ni duduk di samping Abu Talib ni dan dia kata, wahai Abu Talib, takkanlah engkau nak tinggalkan agama nenek moyang kamu ni. Jadi Abu Talib ni fikir dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk kekal di agama nenek moyang dia. Meninggalkan agama kebenaran yang dibawa oleh anak saudara dia iaitu Nabi SAW. Nabi lah orang yang paling sedih dengan tindakan yang dilakukan oleh Abu Talib. Abu Talib ni
usaha dia besar, jasa dia besar. Anak-anak dia orang-orang utama di sisi Nabi SAW. Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Ummu Hani binti Abi Talib. Ini antara orang-orang baik ni. Orang-orang yang diangkat jadi tokoh-tokoh di dalam dakwah baginda Nabi SAW. Cuma Abu Talib tu lah kali macam tu. Tapi itulah hikmah dia Allah Ta'ala nak tunjukkan. Sekalipun sesiapa saja manusia, tidak ada seorang pun yang mampu boleh berikan hidayah pada dia, melainkan Allah. Kalau Allah nak sesatkan dia, sesatlah. Kalau Allah nak beri hidayah pada dia, Allah beri. Okay? Kadang-kadang kita tak jangka pun orang ni macam-macam kejahatan dia buat, tiba-tiba berubah. Automatik. Kita pernah baca hadis daripada Nabi SAW, riwayat Al-Imam Bukhari. Seorang lelaki telah membunuh 99 orang. Bayangkan kita bunuh seorang pun hati hitam dah. Ni bunuh 99 orang. Tiba-tiba Allah campak hidayah dalam hati dia. Dia cari, ada tak orang yang boleh bantu dia? Dia nak berubah ni, nak berhijrah. Lalu, dia jumpa dengan seorang abid. Abid tu kata, kau ni kalau dosa 99 orang kau dah bunuh, memang tak akan dapat pengampunan ni. Tak payahlah, berhentilah nak bertaubat ni. Lalu, si pembunuh ni bunuh abid tu, genap yang 100. Lalu dia tak putus asa, dia cari lagi. Siapa yang boleh bantu dia? Lalu dipertemukan dengan seorang ulama'. Lalu ulama' tu ditanyakan, saya ni dah bunuh 100 orang ni. Baru tadi abid tu saya bunuh. Saya nak bertaubat. Lalu alim ni kata apa? Kamu boleh bertaubat. Allah Ta'ala ni maha luas pengampunannya. Tapi ada syarat-syarat dia. Dia perintahkan keluar daripada kampung, pindah kampung yang lain. Duduk di satu kampung tu nanti, bergaul dengan orang-orang saleh. Disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi on the way si pembunuh ni berjalan kaki ke kampung tu nak hijrah. Allah takdirkan dia meninggal dunia. Dan meninggalnya sebagai ahlul jannah. Ini nak bayangkan kepada kita. Allah Ta'ala yang beri hidayah dan Allah Ta'ala jugalah yang menyesatkan. Sebab itu banyak-banyak meminta dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberikan kita sentiasa hikmah-hikmah. Okay? Dan sentiasa menjadikan kita ni berada dalam kalangan orang-orang yang saleh di sisi Allah Ta'ala. Okay? Ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS di dalam doanya. Saya tak ingat dalam surah Al-Furqan tak silap saya. Ada doa Nabi Ibrahim yang disebutkan tadi. Rabbi bahabli hikman. Apa lagi saya tak ingat ayat dia. Salah satu doa yang diajar oleh Nabi Ibrahim ni, supaya Allah kurniakan kepada kita hikmah dan Allah Ta'ala masukkan kita ini iaitu dalam kalangan orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Alright. Baik. Kemudian kalau kita tengok pada okay. Pada ayat yang ke-34 ni menunjukkan kepada kita Allah lah yang paling berhak lah. Segala-galanya datangnya daripada Allah Ta'ala. Jadi hikmah kepada kita ni, kalau kita mengharapkan selain usaha kita, kita jangan tinggalkan iaitu kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Minta, ya Allah ubahlah anak saya ni, mungkinlah kan. Ya Allah bantulah, berilah petunjuk pada ibu bapa saya ni. Ada juga anak yang saleh tapi ibu bapanya berada di dalam kemaksiatan. Ada saja. Jadi kita berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi pun tak mampu membawa pak cik yang paling rapat dengan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Maha Berkuasa mengerjakan apa yang dia kehendaki, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Serta Maha mengetahui orang-orang yang berhak mendapat petunjuk dan orang-orang yang berhak mendapatkan kesesatan. Dialah memiliki hikmah dan hujjah yang sempurna. Okay, baik. Selesai untuk subtopik yang kelima. Sekarang kita masuk subtopik yang ke-6. Okay. Bila kaum Nabi Nuh ni memang ditakdirkan oleh Allah tak akan ada lagi yang beriman, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh supaya mula membina kapal. Okay, mula membina kapal. Allah perintahkan ayat 36. Okay. Ayat 36. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun, kata Allah. Kata Allah Ta'ala, dan setelah itu terima kasih. Rabbi bahabli hikman wa alhikni wassalihin. Okay, terima kasih. Okay, ini antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Okay, kita selalu minta, ya Allah berilah anak saya petunjuk kan.
Tapi kita terlupa, kita ibu bapa pun kena minta hikmah, petunjuk daripada Allah. Minta surah Asy-Syu'ara. Okey, terima kasih. Surah Asy-Syu'ara. Okey, minta maaf, surah Furqan, nak surah Asy-Syu'ara. Okey, terima kasih. Kak Intan ya? Okey, terima kasih Kak. Kak Zina. Surah Al-Furqan tu ada Ustaz? Surah Furqan ada juga Ada ayat 19 dalam apa tu dia kata Al-Imran, surah Al-Imran, Furqan, melaka tak nampak ni. Al-Quran surah ni ya, surah Al-Am. Surah Al-Nam. Surah Al-Nam ayat 19. Okey. Dia punya cerita, dia kata, wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, serta masukkan aku dalam rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Okey. Baik. Ayat 19 surah Al-Am ni, Al-Nam. Okay, Kak Zina boleh share nanti Kak Zina. Ataupun Kak Intan share kan Yang doa Nabi Ibrahim ni surah Asy-Syu'ara boleh. Yang minta surah Asy-Syu'ara. Tadi yang Bunda Aisyah bagi tadi tu boleh. Dia tak salah. pun doa. Tapi di sini dia tulis pada buku ni dia tak tulis surah Asy-Syu'ara, dia tulis surah An-Nam. A-N-E-F-N. Al-An'am. Ayat 19. Ayat 19. Okey, terima kasih Bunda Aisyah. Okey, baik. Okey, kita tengok sekarang dalam ayat 36 ni Allah kata apa? Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh AS, annahu la yu'min min qaumik, sesungguhnya tidak akan lagi ada yang beriman daripada kaum engkau, illa man qad aman, melainkan siapa yang telah beriman. Maksudnya dah tak ada dah orang beriman. Ni Allah Ta'ala yang maha tahulah isi hati manusia ni. Allah kata dah, stop dah, berhenti dah, tak ada lagi orang beriman. Wala tabta'is, dan janganlah engkau berduka cita bima kanu yaf'alun, tentang apa yang telah mereka lakukan. Siapa-siapa guru-guru yang ikhlas ni, dia sentiasa gembira kalau tengok anak muridnya tu berubah menjadi lebih baik daripada dia. Okey. Tetapi kalau anak muridnya tak menjadi seperti yang dikehendaki, dia akan rasa sedih. Ini guru-guru yang ikhlas. Kita boleh nampak watak-watak ni. Dan mana-mana ibu-ibu yang dulu adalah seorang guru, itulah sifat seorang guru kan. Kita tak pernah rasa cemburu kenapa anak murid saya lagi berjaya daripada saya. Contohlah, tak pernah kita kata macam tu. Bahkan kita rasa gembira tengok kejayaan anak murid kita. Nanti sifat. Jadi Nabi Nuh AS ni Allah sebut fala tabta'is, jangan duka cita. Nak tunjukkan sifat dia tu, dia memang nak bawa seluruh umat dia tu kembali pada Allah, berada jalan yang benar. Tapi dah Allah takdirkan, sebab tu Allah kata jangan duka citalah, jangan bersedih. Okay? Bukan nak tunjukkan Nabi Nuh ni gembira bila Allah kata macam ni, tak. Dia sedih sebab dia tak mampu untuk buat sehabis baik lagi bagi dia untuk memberikan petunjuk kepada umat dia. Tetapi Allah telah menetapkan takdir seperti itu, maka dia pun terimalah seperti mana yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Hal itu sebagai penlipu lara bagi Nabi Nuh AS atas apa yang telah diperbuat kaumnya terhadapnya. Maksudnya supaya tenangkan Nabi Nuh AS. Okay? Dan jangan kamu sedih. Apa yang mereka dah buat tu dah tak payah saya sedih dah. Perkara ni dah selesai dah. Tanggungjawab kamu dah selesai dah. Sekarang kita ada tugas yang baru, iaitu ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina, iaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buatlah kapal. Wasna'il fulka, iaitu binalah kapal. Bi'ayunina, dengan panduan kami. Wa wahyina, dan juga wahyu kami. Ini ceritanya Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh AS supaya membina kapal. Okay, perkataan wasna' ni iaitu bina daripada awal. Pemilihan kayu, pemilihan barangan, macam mana nak guna. Sebab mungkin pada waktu itu tidak ada lagi orang yang membina kapal. Boleh jadilah. Okay, tak ada orang lagi. Tapi Nabi Nuh AS ni diberikan panduan. Diberikan petunjuk. Bi'ayunina, dengan kita kata dengan seliaan kami. Dengan pandangan kami lah. Seliaan kami. Kami yang akan selia kamu. Kami yang akan tunjukkan kepada kamu step by step macam mana nak buat. Wa wahyina, dan dengan wahyu kami. Sebab kalau kita fikir-fikirkan pun kita dah tahu
kapal Nabi Nuh ni memang luar biasa lah. Macam mana dia boleh bawa haiwan-haiwan, tunggangan, haiwan semuanya dalam keadaan berpasangan dan sebagainya. Cumanya ada kalangan pakar-pakar arkeologi dan sebagainya, mereka buat kajian lah. Iaitu dia cuba bayangkan kepada kita ada dua pandangan. Saya mudahkan je. Pandangan pertama, adakah kapal ini kapal yang terlalu besar? Sebab kalau nak fikirkan satu dunia ni ditimpa banjir besar ni, maka sudah tentulah seluruh haiwan di atas muka bumi ni dikumpulkan dalam kapal tu. Mestilah kapal ni kapal yang paling besar, sangat besar. Ataupun boleh jadi berlakunya banjir besar ni adalah di kawasan tempat umat Nabi Nuh AS sahaja. Disebutkan iaitu di kawasan Mesopotamia. Mesopotamia ni iaitu kawasan di Timur Tengah lah. Ini antara tengah-tengah, antara timur dan barat, ini tengah-tengah dia lah. Jadi di kawasan situ sahaja. Jadi haiwan-haiwan di situ lebih terhad lagi. Wallahu ta'ala alam, ini kajian-kajian sahajalah. Mereka menyebutkan kalau tertumpu pada satu tempat sahaja yang banjir besar ni berlaku, jadi boleh jadi haiwan-haiwan tu mungkin tak sebanyak haiwan-haiwan seluruh dunia. Jadi apapun kita boleh nampak menakjubkanlah kapal yang dibina oleh Nabi Nuh AS ni, sebab bukan sekadar manusia sahaja, tetapi haiwan-haiwan pun naik sekali di atas kapal tersebut. Jadi mestilah tempoh yang sangat panjang mereka naik kapal ni sampailah banjir ni reda. Mestilah di atas tu kena cukup bekal makanannya, kemudian cukup tempat yang sesuai untuk habitat manusia dan haiwan. Kemudian di atas tempat tu mestilah ada ruangan-ruangan yang boleh makhluk-makhluk ni meneruskan kehidupan, tempat buang najis. Manusia lah, tandasnya, tempat mandi, semuanya mesti komplit. Ni bukan benda yang senang, benda yang sangat-sangat sukar. Sebab itu Allah kata bi'ayunina wa yuhnina. Maaf Bila Ustaz, kapal ni mengikut panduan kami. Maaf Ustaz nak tanya, betul ke Ustaz apa yang kita dengar daripada tempat-tempat lain lah, Ustaz-Ustaz kat Afrika ke apa yang cakap kan, dalam kapal tu ada, di bawah tu ada babi Ustaz ya? Jadi Ada apa? babi tu, babi. Okay. Haiwan babi tu diwujudkan kerana dia mencuci kekotoran-kotoran di bawah dek kapal tu. Dia punya, sebab dia kan suka memakan lopok-lopok kotor-kotor tu. So kapal tu bersih dengan apa tu pembersihan yang buat oleh babi tu. Itu yang kita dengar yang tu. Tadi masa pembinaan kapal tu, masa tu apa kita nak kata, rakyat ke apa yang ni lah yang bukan pengikut dia mengatakan Nabi Nuh tu gila kan, buat Betul. kapal tu. Betul. So dia orang buang najis dalam kapal tu, dan akhirnya keseluruhan dia orang tu dikenakan penyakit kulit. Akhirnya najis tu yang mengobat penyakit kulit tu. Betul ke Ustaz? Wallahu ta'ala alam, iaitu kena semak balik melalui nas-nas lah. Kena semak balik daripada nas. Tapi dari sudut pencerita, macam-macam cerita yang kita dengar. Sebab kisah Nabi Nuh di atas bahtera ni diimani oleh semua agama samawi. Okay, Nasrani ada, Yahudi pun ada. Okay, banyaklah pandangan-pandangan mereka. Kalau riwayat-riwayat selain daripada Quran dan Sunnah, kita ambil tawakuf. Maksudnya kita tak kata ya dan kita pun tak kata tidak. Boleh jadi disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Okay, kitab-kitab samawi yang dahulu. Cuma membezakannya sebab kitab-kitab itu tak autentik. Ada bercampur-campur dengan penulisan-penulisan mereka. Jadi sebab itu kita tak kata ya dan kita pun tak kata tidak. Kita ambil langkah tengah-tengah lah. Kita hanya dengar saya cerita tu. Tapi nak kata ya betul, saya tak berani sebab tak ada nas yang menyebutkan. Okay. Baik. Terima kasihlah untuk Bonda Wan Aisyah yang menambahkan lagi kepada kita maklumat-maklumat seperti itu. Okey, baik. Ala kulli hal macam-macam lah. Tapi sebenarnya kalau nak cerita pasal babi, dia sebenarnya walaupun kita kata ni najis kan, mungkin kenapa Allah Ta'ala perlu ciptakan babi ni? Babi ni kita tengok dia ada, semua benda yang Allah ciptakan dia tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah manfaat. Babi ni Allah ciptakan dia adalah membawa manfaat. Saya tak pastilah babi ni dia makan najis ke tidak kan. Tapi yang saya tahu babi ni adalah, kita kata dia adalah ejen perhutanan. Ejen perhutanan. Sebab apa? Untuk menjaga satu hutan itu kekal, untuk membekalkan oksigen kepada kita ni,
dengan baik, babilah yang mainkan peranan. Babilah yang main peranan. Sebab bila dia ni menyondol, sebenarnya kita kata apa, benih-benih pohon ni dia akan bawa dengan hidung dia. Dia akan bawa dan hutan tu akan menjadi lebih subur lagi. Hutan tu akan jadi lebih besar lagi sebab Macam dia semai benih-benih. macam dia semai, betul. Macam dia semai. Itu tugas babi Allah Taala ciptakan. Sebab itu kerjanya menyondol, laju dia menyondol sebab dia soalannya sedang menyemai. Dan itu memang peranan babi. Sebab tu kita tengok habitat dia, tidak ada benda yang Allah ciptakan sia-sia. Ni semuanya, kalau bayangkan tak ada babi, siapa yang nak pergi semai hutan? Mana ada orang semai hutan kan? Tapi macam mana hutan tu boleh tumbuh, pohon-pohon tu boleh tumbuh? Ini haiwan-haiwan yang Allah ciptakan ada kebaikan-kebaikan dia. Okey? Ini salah satulah. Yang itu je lah yang saya tahu, yang lain saya tak tahu. Okey, baik. Kemudian wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Okey, masa kat sekolah dulu Ustazah marah kalau membazir makanan di asrama sebab makanan itu akan diberi. Betul ke? Saya tak tahulah. Ni akak sekolah mana ni kak? Aduh. Betul Ustaz, betul. Sebab mak saya dulu dia memang kontrak dapat asrama punya tender. Lebihan makanan tu memang kita masukkan semua dalam tong tu. Cina yang bela babi ni akan ambil makanan tu. Oh ya ke? Dia akan ambil makanan tu. Jadi senang lah. Tak adalah kita kotor tempat kita cuci tempat tu je lah. Cina tu akan ambil. Kita beri percuma je kat dia. Dia datang ambil. Itu memang makanan babi. Betul Ustaz? Okey. Baik. Okey. Baik, terima kasih. Okey, baik. Saya pun tak tahu nak respon macam mana. Cuma saya terkejut lah Ustazah tu marah kalau membazir makanan sama sebab makanan tu akan diberi kepada peternak babi. Yelah kalau makanan tu beri kat peternak babi pun apa salahnya kan? Babi pun makhluk juga. Okey. Okey, tak apalah, tak respon. Saya tak tahulah benda ni Okay. Jangan bazir tu lah, yang marah tu jangan bazir lah. Kalau nak beri kepada babi tak ada masalah kan? Okey. Baik. Di sini pada ayat 37 ni menunjukkan kepada kita satu hukum, iaitu tidak dibenarkan untuk orang yang beriman untuk mendoakan kepada orang-orang yang kafir. Tak dibenarkan orang beriman ni mendoakan pada orang-orang yang kafir. Orang kafir ni kita doakan, ya Allah tolonglah ampuni dia, kalau dia dah matilah, tak dibenarkan. Okey? Tak dibenarkan. Salah satunya daripada ayat ni lah yang menjadi dalil, iaitu orang-orang yang beriman yang mungkin kecewa daripada kalangan keluarga mereka yang tidak beriman, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan merayu dan jangan minta kepada orang-orang yang kafir ini pertolongan ataupun memberikan hidayah pengampunan kepada mereka semua. Okey, kita tengok ayat yang ke-38. Maknanya Ustaz, kalau orang kafir tu meninggal, kita tulis dia mungkin kawan kita tulis RIP tu, maknanya tak boleh lah rest in peace. Yes, tak boleh. Tak boleh. Alright. Ini prinsip kita. Ini prinsip yang diajarkan. Kita datang untuk menjaga perhubungan tu, itu tak apa. Tetapi datang dengan upacara ke, datang dengan mendoakan, itu tak diajarkan. Yang penting masih dihidup ni. Inilah waktu yang kita nak selamatkan dia. Selamatkan dia. Mungkinlah dia tak rasa kita ni menyelamatkan dia, tapi di hari akhirat nanti percayalah mereka akan argue dan akan bertanya kepada Allah, saya kawan dengan dia lama dah, tak pernah pun dia cerita dengan saya tentang agama dia, saya tak pernah tahu pun. Apa kita nak jawab di depan Allah nanti? Kita ada kawan-kawan kan, jiran-jiran tetangga kita yang non-Muslim, tak pernah pun dia cerita dengan saya cerita agama, dia tak pernah pun cakap dengan saya Tuhan tu ini, tak pernah pun. Ustaz, kalau dia nak jalan jauh kan, kita pun habis safe. Semua kita okey, selamat. Itu tak boleh juga Ustaz. Macam mana? Tak dengar. Kalau kita kan orang kafir ni, dia sahabat kita. Bila dia nak pergi mana-mana, kita pun kata okey, be safe, okey. Selamat. Itu tak apalah, itu umum. Tak apa. Itu umum. Hati-hati. Kita mengingatkan tak mengapa. Tak berdosa macam isu yang selalu kita sebut. Ucapan Merry Christmas kan. Jangan ucap Islam ni macam tak ada tolerate lah.
tak boleh nak ucap. Tak, ini bukan soal tolerate tak tolerate. Ini adalah soal prinsip. Kalau kita nak ucap sangat, kita sebut je happy holiday dah cukup dah. Sebab kita tak membenarkan i'tiqad yang dia sebut tu. Bila kita sebut tu macam kita mengiyakan i'tiqad dia. Berdosa lah Ustaz ya kalau kita sebut. Saya terlepas lah baru ni, neighbor sebelah. Pagi-pagi, dia jumpa saya pun kata Merry Saya Christmas. tak menafikan, di konteks zaman negara kita ni ada dua pandangan sebenarnya. Ada yang menegah dan ada yang mengharuskan. Tapi yang lebih berhati-hati adalah yang ditegah tu. Jangan disebutkan perkara-perkara tu. Kita takkanlah tanpa sebut benda macam tu akan terputus perhubungan persaudaraan kita. Kan? Tak cukup menunjukkan sifat baik kita, hanya tak sebut perkataan tu sahaja. Jagalah prinsip kita. Kita kan happy holiday dah. Tapi dalam hal-hal yang lain kita ambil berat, kita bagi dia makan, kadang tukar makanan, tak salah. Tapi dalam hal-hal seperti itu kita membezakan. Tak boleh, saya tak boleh. Ini prinsip agama saya. Maka sebab itu pun dia nak bergaduh, melainkan orang yang memang sahaja cek pasal je lah kan. Memang sahaja nak mencari salah, ya. Okay. Saya tak tahu nak komen macam mana Saya nak sebut tadi, saya terlupa dah. Tak apa, nanti next time nanti. Ada benda yang kita sepatutnya jaga dan kita ada had kita. Ada perkara yang dibenarkan, ada perkara yang tak dibenarkan. Adanya batas-batasan di dalam agama. Okay? Baik, last sekali. Okay, last untuk hari ni kita tengok yang bawah tu. Ayat yang ke-37 tu, kalau dalam kitab dia sebut apa? Iaitu ketika Nabi Nuh sudah merasa putus asa untuk menyeru kaumnya. Ini bukan putus asa lah Dia tak tahu kita macam mana nak teruskan lagi. Dah tempoh yang sangat panjang. Dan dia nampak generasi ke generasi bukan bertambah baik, tapi bertambah kejahilan mereka, bertambah kekufuran mereka. Jadi lebih daripada itu, mereka sudah berbuat di luar batasan kewajaran, menentang dan mendustakannya dengan pelbagai cara, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka Nabi Nuh AS mendoakan keburukan bagi mereka, iaitu doa yang dipanjatkan kerana kemarahan, sehingga Allah pun mengabulkan doa dan permintaannya. Okey. Kita tengok ayat daripada surah As-Saffat. Surah As-Saffat, surah 37, ayat 75, ayat 76. Okey, tengok Yang ada kitab, tengok pada kitab. Kak Azrina boleh share surah As-Saffat, surah 37, ayat 75, 76. Allah kata apa? Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya daripada bencana besar. Tapi kalau nak tengok, kita boleh tengok di dalam surah Nuh. Okey, dalam surah Nuh Allah Subhanahu Wa Taala ada rekodkan doa Nabi Nuh. Adakah Nabi Nuh ni mendoakan keburukan untuk umat dia? Sebenarnya tidak. Tak tepatlah kita kata dia mendoakan. Tapi kalau dalam surah Nuh yang kita bincang dahulu, Nabi Nuh ni dia dah luahkan perasaan dia. Dia apa kita kata, dia sebut isi hati dia dan Allah rakamkan dalam surah Nuh. Di penghujung tu baru Nuh sebut. Sebenarnya Nuh nampak kalau dibiarkan lagi umatnya, bukan bertambah manfaat tetapi bertambah mudarat. Makin lama makin teruk lagi. Makin lama makin teruk lagi. Jadi daripada berlakunya mudarat lebih besar, maka ada baiknya dihancurkan mereka semua itu. Yang itu sebenarnya mesej yang nak disampaikan melalui doa Nabi Nuh AS. Bukanlah Nabi Nuh ni marah, ada doa buruk. Tidak. Tapi dia nampak yang mereka ini bukan bertambah makin baik tetapi bertambah mudarat. Jadi sebab itu dia doakan, kalau bertambah lagi mudarat, lebih baik dimatikan. Saya bagi contoh macam kita lah. Kita doakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalaulah sembuh ini menyebabkan saya beramal soleh, panjangkanlah umur saya. Tapi kalau sembuh ni menjadikan saya ni lupa daratan, menambah kejahilan saya, menambahkan saya jauh pada Allah, baik matikan saya. Kita doa umum macam itulah. Jadi Allah Ta'ala lah yang lebih maha mengetahui. Bukan kita minta mati, tapi kita serahkan kepada dia. Kalau saya baik ni menambah taat, panjangkan umur. Tapi kalau saya sembuh ni menjadikan saya tak taat, matikanlah saya. Itu lebih baik pada saya. Jadi Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi begitulah doa Nabi Nuh AS. Bila dia nampak umatnya bukan bertambah baik, makin buruk, maka sebab itu dia doa supaya dihancurkanlah umat tu. Kerana menambahkan manfaat, bahkan menambahkan kemudaratan yang lebih
lebih besar. Maka Allah Ta'ala memustajabkan. Okey, kita berhenti pada surah As-Saffat ni. Nanti kita akan sambung dalil yang berikutnya pada muka surat 138 pada surah Al-Anbiya. Okey, nanti kita akan sebutkan dalil-dalil daripada Quran berkaitan tentang doa-doa daripada Nabi Nuh alaihi salam. Okey, kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, macam biasa nak buka soalan ke? Bolehlah, boleh. Bolehlah Silakan jemaah. Ustaz, kalau tak ada orang tanya, saya nak tanya. Okey, boleh. Ustaz, dia bukan, macam mana saya bukan nak compare tau Ustaz, tapi kan pengajaran yang ambil daripada kisah Nabi Nuh dengan Nabi Yunus ni, saya berbeza. Kiranya Nabi Nuh ni bermati-matian, orang kata berdakwah selama 950 tahun. Sedangkan Nabi Yunus ni pengajaran dia daripada situ dia pernah hilang kesabaran yang tinggalkan kaum Ninawa tu kan Ustaz. Nabi Yunus alaihissalam okey. Itulah saya duk bayangkan dua dakwah Nabi ni. Okay. Nabi Yunus, Nabi Nuh ni. Okey, Kan, Nabi Ustaz? Nuh dengan Nabi Nuh. Okey, ulangi sekali je Kak. Nabi Yunus. Nabi Yunus ni kalau tengok dia macam mana cepat macam boleh kata cepat berputus asa ke Ustaz? Macam hilang kesabaran bila dia meninggalkan kaum Ninawa tu. Okey, Berbanding sebenarnya dengan Nabi Nuh yang dia berusaha juga sampai 950 tahun untuk berdakwah tu. Lama tu. Okey. Tu Nabi Yunus tu dia bukan putus asa. Nabi Yunus ni dia melihat kalau penduduk ni tak nak beriman dengan dia nak pindah cari tempat yang lain, nak dakwah kepada yang lain. Seolah-olahnya macam itulah, gunakan logik dia lah. Kan, sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya tu, yang mana Nabi Yunus tu menyangka Allah Ta'ala tak sulitkan dia. Kan? Yang Allah kata apa? Wazannuni in dhahaba mughadiban. Dia sangka tu dia keluar dalam keadaan marah, lalu dia sangka Allah tak sulitkan dia. Tapi sebenarnya Allah sulitkan dia sebab kononnya dia nak pergi ke kampung lain, dia nak berdakwah kepada orang yang mungkin boleh terima. Seolah logiknya macam tu. Tapi dia menjadi kesalahan kepada para nabi ni sebab meninggalkan apa yang ditugaskan. Belum sampai waktunya dia tak boleh tinggalkan. Sebab itu dia jadi teladan pada Nabi SAW. Waktu orang Mekah tak terima dakwah Nabi tak boleh ke mana-mana. Nabi tak boleh keluar daripada kota Mekah. Tak boleh kata, orang Mekah tak boleh beriman. Orang Habsyah boleh beriman. Sebab waktu tu Habsyah, Raja Najasyi boleh terima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata, okeylah kita pindah je lah ke Habsyah. Orang Habsyah lebih suka. Nabi tak buat macam tu sebab belum sampai lagi wahyu. Tak diizinkan lagi. Itu ingatan pada Nabi. Tapi kalau kita kata Nabi tinggalkan Mekah pergi ke Taif, itu tidak. Sebab Taif itu adalah berada di bawah wilayah Mekah. Dia masih lagi duduk di dalam wilayah Mekah. Maksudnya Nabi tak pernah tinggalkan lagi orang Mekah. Sehinggalah Allah wahyukan kepada Nabi untuk keluar berhijrah, barulah Nabi SAW keluar berhijrah. Kalau tidak, Nabi tak pernah tinggalkan umat dia. Tak katalah dia putus asa. Tapi hikmah dia, akhirnya apa yang berlaku, Nabi Yunus AS umatnya semua beriman. Special umat Nabi Yunus, semuanya beriman. Ustaz. Daripada cerita dua Nabi tu pun kita dah nampak dah hebatnya kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah rasa mengajuk, dia tak pernah rasa kecewa dan dia tak pernah rasa kesal dan dia tak pernah nak mendoakan kepada umat dia kan. Macam Nabi Nuh tu dia dalam marah dia berdoa tapi Allah kabulkan juga. Jadi maknanya macam tu bukan datangnya daripada Allah ke rasa marah dia tu sampai dia boleh berdoa. Ini semuanya sifat bashar. Ini semuanya adalah sifat seorang manusia lah. Nabi ni tak terlepas daripada sifat manusia. Tapi membezakannya iaitu dia terpandu dengan wahyu. Ada petunjuk. Dan semua yang berlaku dalam hidup para Nabi ni sebenarnya teladan kepada umat dia. Macam Nabi SAW. Pernah dia ceraikan isteri dia, kan kita pernah bincang dulu. Dia pernah ceraikan isteri dia. Kita nampak itu sifat kemanusiaan. Tapi sebenarnya takdir macam tu untuk jadi hukum syariat kepada agama kita. Adanya perceraian dan adanya rujuk di dalam pernikahan.
adalah takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Okay. Alright. Kat sini lah kot Kak Mira. Ustaz ni lari cepat Abang. Baru nak tanya lagi jemaah ada soalan ke tak. Okey, baiklah, masya-Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Kita akan sambung di muka surat 138 insya-Allah. Akan datang kan Ustaz untuk kisah Nabi Nuh, masih lagi kisah Nabi Nuh insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan kita boleh mengambil ibrah sikit sebanyak, kita mendapat pengetahuan. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Ustaz, nak buat ibahan sikit Boleh, untuk boleh. kuliah pertama ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 5.15 petang dengan kitab Misbahud Dujah Syarah Safinah An-Najah, insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini ada kesilapan, ada kekilafan, ada kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudah hidayah wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.